A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara, begitu juga tuan pengerusi surau Al-Mau'izah. Seterusnya tuan imam, barisan tokoh surau Al-Mau'izah ni. Seterusnya pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Hari ini tajuk pasal keluarga kan, keluarga. Jadi cabaran keluarga hari ini tak sama macam dulu, tak sama macam dulu. Jadi malam ni tajuk ni dipilih, keluarga sunnah menuju jannah. Keluarga sunnah maknanya keluarga sunnah apa? Sunnah yang maknanya apa juga yang dilakukan, apa juga yang dibuat oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mana yang boleh kita ikutlah. Sebab Nabi pun sebut faman ahya bi sunnati faqad ahabbani faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang hidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku, dan siapa yang sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Clear. Mana senang itu? Ikut Nabi senanglah hidup macam tu kan. Masalah kita hari ni pilih pula nak ikut yang part-part tertentu je. Contoh kan kita tengok kat dalam Facebook hari ni, Facebook, tengok Twitter, tengok dalam Instagram kan? Mengutuk maki hamun orang tak apa kono kan tak kan. Sedangkan pergi surau hari tu kan, pergi surau hari, tapi mungkin kemungkinan besar dia tak pergi surau lah, kemungkinan besar lah kan. Anggaplah macam tu kan. Dan dah tamat dah zaman orang perempuan cakap aku ni mulut je jahat, hati baik. Tak ada benar dah. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Sebab Nabi macam tu kan, Nabi baik, hati Nabi baik, Nabi cakap pun yang baik-baik. Apa yang keluar ke mulut tu itulah yang ada ke hati tu. Jadi macam tu lah. Dalam rumah tangga ni tak ada siapa yang nak kahwin ni sebab nak bercerai, tak ada. Aku kahwin ni dapat 2 minggu ni lah, tak ada siapa cakap macam tu. Aku kahwin ni dapat sebulan ni lah, lepas tu dah cukup tu. Syarat dia tu tak ada. Haram hukum kalau orang kahwin macam tu. Dia kalau boleh nak berbahagia kan. Tu sebab kalau doakan pengantin semoga berbahagia hingga ke akhir hayat, hingga ke syurga. Wah. Kan? Kadang-kadang kenduri pun sampai 5 kali resepsi. Sekarang punya zaman kan, tak cukup sekali dah. Sebelum PKP nikah. Kalau lepas PKP teragak pula nak buat nikah, buat majlis besar-besaran, 8 kemah siap dengan skalap, bersungkup kursi, dahsyat betul kan. Berhabis betul lah, tak kisahlah. Tapi semua yang paling penting bukan tu, itu semua aksesori je. Yang paling penting sekali konten dalam rumah tangga tu kan, pengisian dalam rumah tangga tu supaya dia boleh berbahagia di dunia dan di akhirat, mudah-mudahan. Jangan diajar anak keluarga kita tentang kaya. Jangan diajar tentang kaya. Jangan diajar tentang duit ringgit ni, kaya kan. Sebab satu hari nanti kita akan sadar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Masa tu baru sadar kan. Dan bini lawa macam mana pun kok kurang hajar kan, tak ada guna lah. Betul cakap. Suami handsome, balik rumah dia pijak bini kan. Kalau memang dia suruh pijak sebab sakit belakang tu lain hal lah kan. Ini pijak betul lah, ni tampak dengan tak sangkut pula ada perangai tak elok belakang kan. Itu dia. Jadi rumah tangga yang bahagia ni memang idaman semua orang. Semua orang kalau khusus kahwin apa? Rumahku syurgaku. Lepas tu dah mula sakinah, mawaddah, warahmah. Semua orang tahu dah mana tu. Tu saya tak payah ulang lah, semua dah tahu dah tu. Dan Islam sendiri memerintahkan agar manusia ni menikah hendaklah mengurus rumah tangganya, keluarganya, agar tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah ni apa? Tenteram, tenang. Mawaddah, kasih. Dengan warahmah, sayang. Makna kata ada tak
Ada tak ciri-ciri tu? Ada ciri tu, selamat lah, insyaAllah. Dia senang kan, sampai balik rumah terasa mengelintin nak keluar rumah balik. Haru duduk rumah ni. Dia tetap nak duduk dekat gerai dekat luar surau. Kan. Layan sate lagi baik. Contohlah kan. Manalah tahu kan. Tak ada salah dah, bagus gerai ni. Saya pun dah makan situ tadi, saudara. Tak salah dah, tapi rumah tangga dia tu. Orang perempuan hati-hati, jangan biar orang lelaki gemar nak makan kat luar. Tahu? Kau jangan pandang ringan. Aku cakap betul-betul ni. Orang lelaki nampak tak kisah, dah senyap dia buat hal kat belakang. Lepas tu kau pula marah. Apa kurangnya saya? Kau cakap kan, apa sebabnya? Tak jaga betul-betul. Orang lelaki ni jaga mata, jaga perut, jaga hidung, jaga telinga. Settle. Jaga mata, pakai lawak. Pakai rumah baju kelawar dan baby. Pakai lawak. Lelaki pun sama. Jangan kata perempuan kena lawak, lelaki pun biasa monggah di rumah. Lelaki ke rumah pakai kain, tak ada sependa, lepas tu tak berbaju. Tu pakai. Lepas tu suruh bini dah lawak. Salah tu, lelaki pun kena lawak. Mata tu indah dipandang bukan lelaki perempuan. Suami pun sama. Kan? Ke rumah lah pakai jubah dengan pendek tu. Jubah dengan pendek pakai ke rumah. Macam tu. Orang Arab macam tu. Orang Arab pakai jubah dengan pendek ni sebab nak tidur. Orang Malaysia je bawa pergi semayang. Betul. Tak. Bukan kata tak sah semayang, tak ada salah tu. Tapi kalau jemput Imam Arab datang sini, jangan kau pakai juga pakai pendek tu. Orang tu pandang dia ni tak semayang, nak tidur tu. Tu sebab kalau kita perasan dia ada macam kadang-kadang jubah lengan pendek tu dia ada macam ada ropol kat sini kan. Memang bawa tidur orang Arab. Ramai orang tak tahu kan. Tapi okey je nak pakai, tak ada masalah. Kalau setakat pakai hilbab tak ada masalah. Kan? Yo, orang kita ni macam tu pula. Jadi botol ke rumah ini tak dengan tak berbaju. Bila tiba-tiba pengusi surau datang, Assalamualaikum. Baju apa? Baju. Tak kau tak berbaju. Ke rumah macam tu, nak buka baju betul-betul kat bilik kan. Tu tak perempuan. Ingat kita pun tak selera dia pun tak selera. Aduh, lelaki dia ni dia tengah lipik kain tengok lelaki dengan tak berbaju macam ni, tolonglah sofa tu dia pun pandang seburuk makhluk kata. Tu semua lah tu kan. Jaga mata. Yang kedua, jaga hidung, wangi-wangi. Bukan kat luar kau wangi, kat rumah kau busuk. Kat rumah kau kena wangi. Itu yang ada di loket apps. Setengahnya baju wangi rumah tu. Wangi-wangi ke rumah. Suami kena wangi, bini kena wangi. Ni pasal sepah kontut di rumah. Tak ada betul adab dekat rumah. Yang ketiga, jaga perut. Maksudnya apa? Suami kena pastikan makanan cukup, yang isteri pun masak cukup. Abang cakap je abang nak makan apa. Cakap. Tergagak lah nak makan nasi goreng kabin. Nasi goreng kabin mana tu? Wow, apa ialah bungkui, tak apalah dia teragak kan. Lepas tu atau apa teragak lah malam ni nak makan bubur nasi bukan beli. Boleh tak? Terahat sonang bona tu cuma cakap betul ni. Tak kisah, layan je ni. Sebab menurut kajian lelaki mati dulu tu. Kau jangan bila dah mati baru kau sibuk nak buat kan. Yalah. Tapi janganlah merau masak. Pokoknya kau berau takut abang mati dulu kan. Langsung tak selera lelaki tu makan. Ya. Jaga perut. Orang lelaki siapkan makanan, ini dia dah tak siapkan barang mentah, sibuk tanya, tak masalah. Bini kecil besar tengok lelaki abang tengok dah betul apa binatang ada dalam tu. Marah dah. Yang keempat, jaga telinga. Jangan cakap benda-benda yang pasangan kita tak suka. Kalau aku tak kahwin dengan kau dulu, tak tahulah hidup kau macam mana. Wah, tu ayat biasa. Yang perempuan, kalau tak sebab family saya lah, tolong abang niaga jadi apa sekarang. Jangan sebut. Kadang orang perempuan ni dia cakap lembut tapi maksud kasar ada juga. Abang gimana tadi bang? Aku pergi pecat lah. Mau ya ke? Bawa kereta mana? Kereta tu lah. Abang jangan lupa tau, kereta tu nama siapa? Kereta tu nama siapa sebut dia tu? Dia main geran pula dah sekarang ni. Jaga tiga.
jaga ompet perkara tu. Jadi rumah tangga ni nak bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, kasih sayang, mesra-mesra dalam rumah. Ini kat luar dengan kawan bukan main lagi, dekat rumah soalnya bom ni macam Hitler, garang tak habis-habis kan. Dan keutuhan dalam rumah tangga diperlukan kan, yang mana daripada awal lagi kita perlu tahu apakah tujuan kita berumah tangga, apa tujuan berumah tangga kan. Kena cek balik apa tujuan manusia diciptakan kan. Kenapa manusia diciptakan? Illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Dia ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Makna kita ni mengabdikan diri kepada Allah, apa-apa pun kerana Allah. Jadi bahagiakan keluarga tu biarlah bertunjangkan kepada agama kita, insya-Allah. Nak bahagia 3 je. Pertama, ikut syariat Islam, tak ada cara lain. Itu pertama. Yang kedua, tak ada siapa kenal pasangannya melainkan dah nikah dengan dia, barulah kenal, dan proses tu berterusan. Tu sebab bila dah 20-30 tahun pun masih dengar lagi lelaki cakap dia tak faham dengan bini dia tu. Orang perempuan bercakap, apa lagi jantan ni nak? Dia tak faham sebab perangai berubah-ubah. Dan yang ketiga, tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Jangan banding-banding. Abang tengok laki orang tu bawa bini dia cuti ke mana? Di UK. Kita Yuban, Blue Bendul. Dia pergi New York. Kita ni masing-masing ni jadi zon negara. Baru tu nak kita orang komplain. Sedangkan yang paling mahal tu adalah kebersamaan itu. Ya. Macam saya sekarang, bini balik kampung, saya ceramah, kebersamaan tak ada. Melayan hajat orang hilbak. Mungkin dah tu 3 bulan begitu mungkin. Kan? Betul lah, tak? Betul tak? Tu sebab kau jangan minta laki kau sibuk. Laki boleh berjalan jadi tu. Sampai lepak, minum, makan dekat RNR Elmina pun dah cukup baik tu. Yang penting kita bersama bang. Mau dia perempuan macam tu? Tak, benda dah. Saya cakap tu. Tanya orang makan. Boleh? Sampai dah. Sama perempuan. Dia nak beritahu lah. Dalam hal ini, orang lelaki kena bijaksana dalam menangani emosi orang perempuan. Betul. Menurut pepatah Jawa, ada menyebutkan happy wife is a happy family. Gembirakan dia, gembiralah kita semua. Ya ke? Jangan risau. Besok abang dapat gaji, kita jalan tempat lagi best pada ni. Kat mana bang? Adalah. Confirm lagi best ni. Bang, sedang nak kepala berfikir ni mana nak buat, ni mana nak buat. Emosi dia tu jaga dulu. Iya. Betul cakap ni kan. Jadi rumah tangga ni yang paling penting ingat lillahi ta'ala. Kadang-kadang tanya sebab menikah pun tak betul. Sebab tu sebab Nabi ajar kita. Nabi ajar kita tentang, tengok peristiwa hijrah Nabi kan. Awal tahun itu ada ustaz datang syamah tentang makna hijrah kan. Dia ajar tentang niat. Inna a'malu bin niat. Bukan hijrah tu yang penghijrahan Nabi. Nabi kata tak ada penghijrahan lagi selepas Fathu Makkah, tak ada lagi dah. Yang ada cuma niat dan jihad. Itu Nabi sebut. Niat dan jihad. Tanya balik niat itu. Jadi perubahan hijrah ni daripada bujang jadi bernikah, bukan sana. Bukan sana. Bila bernikah ya, automatik rezeki datang. Tapi bukan rezeki datang saja, untuk ditadbirkan. Tak pernah terbayang dalam kepala otak tu dia boleh balik rumah 2 tingkat dekat hill park. Menghadap highway. Kan? Tak kira dahsyat lah. Kan? Nak berdah, cuba fikir balik. Macam tak percaya boleh beli rumah. Sebab rezeki kahwin. Itu yang kadang-kadang ada orang yang tak sadar diri. Itu lepas itu dia lupa. Dia mula lupa diri. Dia mula dah pandang bini itu dah tak relevan. Macam-macam lah. Itu sebab kena hati-hati. Niat kerana apa?
Kerana Allah. Bila kahwin tu ada rezeki dia. Cuma kadang-kadang orang kena fikir, penghijrahan tu kadang-kadang ada lelaki yang bertanggungjawab, dia akan fikir, aku kalau aku kahwin, aku masih boleh jaga mak aku ke tidak? Itu dia tanya. So hijrah. Sebab orang lelaki kena faham dalam bab nafkah, bila dah kahwin dia kena utamakan isteri dengan anak-anak dia dulu, baru mak dia. Ramai yang tak tahu. Dia boleh belasah abang anak lelaki, so abang kena utamakan mak abang daripada awak. Faham? Ayat salah. Bila dah kahwin bab nafkah, tetap kena utamakan isteri dengan anak, baru mak. Sebab mak ada lelaki macam tu. Tu sebab sebelum kahwin dia kena fikir, nak hijrah ni, aku nak berubah ni, aku boleh tak? Kalau betul ada masalah, kena cakap dengan isteri, bakal isteri, kita kahwin besok, abang ni kena tahulah, abang ni tanggungjawab, kena jaga mak abang ni tak berapa sihat. Awak boleh terima tak? Abang, bila dah kahwin nanti, mak abang pun mak saya juga. Sebiji macam drama aku tunjuk. Kan? Tak, tapi betul-betul. Itu sebab kena, ini kena, tolong mak awak ni semua. Itu sebab kalau orang nak kahwin, itu utamanya yang kahwin yang interreligion. Nak bawa orang masuk Islam, hati-hati. Ramai yang kita jumpa bila kahwin hancur rumah tangga. Sebab bawa masuk, besok je dah masuk ke Islam, sok pandai dah kahwin, sok pandai lah aku didik dia. Tak ada mana tu. Sebelum kahwin suruh dia belajar agama dulu. Baik jantan, baik betina. Dua-dua kena belajar. Supaya dia perbetulkan niat, bukan dia masuk Islam sebab nak kahwin. Bukan. Biar dah kena Allah. Itu yang banyak berlaku hari ni. Perempuan tu masuk Islam, sudahnya perempuan tu lagi taat daripada lelaki tu, daripada kocik Islam. Aduh. Sedih tuan-tuan. Betul. Itu sebab kena belajar agama dulu. 6 bulan dia belajar agama. Lepas 6 bulan bagi abang masa sikit. Kenapa lah? Abang takut abang kahwin bukan kerana Allah. Masa tu orang perempuan kahwinlah je. Sebab macam tu sekali kesucian hati tu. Iya. Kenapa imam tanya, kenapa kau nak nikah? Mak bising dia. Itu niat dia. Mak bising. Masa bila mak tak bising? Ya. Mak memang kau jual bising. Bila kau nak kahwin? Bila kau nak kahwin? Bila kau nak kahwin? Memang dia bising. Bila dah kahwin? Bila nak beranak? Bila nak beranak, lelaki anak kau. Bila dapat anak perempuan? Dapat anak perempuan, beranak ekor kau. Semua salah. Mak memang macam tu. Bila nak balik? Bila nak balik? Bila kau nak balik ke sana balik? Panik lah lain anak kau ni. Apa? Sekejap suruh balik, kejap suruh pergi sana balik. Tuan, mak besok. Kan? Yang seorang ni, kenapa kau nak kahwin? Kawan habis kahwin abang. Tinggal saya je belum. Sebab kawan dah habis kahwin. Kenapa kau nak kahwin? Umur banyak dah bang. Umur dah banyak. Kenapa kau nak kahwin? Geram tengok perempuan tu. Lagi tu susah nak jumpa orang yang kahwin. Kenapa kau nak kahwin? Imam, saya nak kahwin insya-Allah kerana Allah. Susah nak jumpa. Biasanya yang jawab kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Itu je alasan yang ada. Sampai hati abang buat saya macam ni. Abang kejam kau. Kenapa bang? Kenapa? Kerana Allah. Itu jawapan yang ada. Yang seorang pun tak terjaga, nak lebih. Betul tak perempuan? Orang perempuan sini dia okey. Dia macam, dia boleh terima lah keadaan. Adalah, jagalah. Kalau tak mampu berlaku adil, jagalah seorang. Betul tak perempuan? Kalau saya tahukan hujah tu tadi, dia mesej Tuan Musi. Make sure jangan panggil pecamah ni lagi, mahasud dia. Tak ada lah. Kan? Saya tengok ni tak ada. Orang perempuan senang masuk syurga. Allah Ta'ala dah tentukan perempuan ni senang masuk syurga. Jaga solat, jaga puasa, jaga maruah diri, maruah suami, taat perintah suami. Itu yang baik. Nabi kata dalam hadis yang kita tahu, kalau jaga keempat-empat ni, masuklah ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Siap boleh pilih pintu. Orang lelaki mana boleh pilih? Dapat masuk untung. Ini semua nak aku ni. Masuk ke pengusi ni? Iya. Pengusi dengan saya sama lah, sebab lelaki tanggungjawab dia besar.
Betul perempuan. Tapi rupanya perempuan tak nak. Ramai yang tak nak. Tu sebab Nabi nampak ramai yang perempuan dalam neraka. Sebab yang nombor 3, nombor 4 tu susah. Solat dia okey, puasa okey, kecuali ABC lah Allah bagi cuti tu, tak apalah, lepas tu dia ganti balik. Ni dah start ganti dah ni. Tapi tang jaga maruah diri, maruah suami bukan senang. Dapat lah berbuat dengan guru WhatsApp tu, geng-geng lorong 3 apa? Jalan 3C apa? 3/7. Bini imam ada dalam grup tu. Lorong 3/7 kata. Donga tu grup. Confirm ke weh? Itulah. Lepas tu langsung call, weh, apa je? Iya, jaga maruah diri. Sebab jangan sampai orang sampai orang tahu lah bini apa tu, mulutnya memang jahat lah, bini siapa tu, nampak? Jatuh maruah. Yang kedua, jaga maruah suami. Macam mana? Kadang-kadang aku cakap, aku tengok laki kau macam tak bekerja, relax kat rumah. Tak adalah, dia kerja kak, cuma dia banyak kerja part time, boleh dapat kerja tetap. Akak doa lah sesama, mudah-mudahan dia dapat kerja tetap. Kak apa ni dia pula, tengok laki kau macam tak kerja di rumah, memang menyusahkan orang, mati lagi baik dia. Tapi bini jam tu parah lah. Jangan cerita wa imma, adik-beradik sekalipun jangan burukkan suami kita. Pertahankan suami kita. Biar kering di laut, terbakar seluruh tan belantara, itulah suamiku yang ku kasihi. You jump, I jump. Titanic. Ya. Betul. Dan begitu juga yang keempat, taat perintah suami. Ini pun susah kadang. Aduh, yang nak menjawab. Cubalah setuju ya. Boleh. Abang ni okey bang. Ni okey bang, ikut abang lah. Tu. Faham? Boleh ke tak boleh? Boleh tak? Dia kau fikir bukan. Yang baik-baik ikutlah. Betul tak? Iya. Kadang perempuan ni dia boleh marah, dia mengigau. Malam tadi saya mimpi bang. Mimpi. Kau mimpi apa? Mimpi ada orang jahat nak bunuh saya. Apa itu? Lepas tu tengok abang elok, tengok TV. Dia boleh marah lelaki tu sebab mimpi dia. Apa bayang? Tengok mimpi, lelaki tengok TV dia boleh marah. Dalam mimpi di situ tu. Mimpi kami nanti tidur. Tak ada dah apa memang macam tu tu. Jangan. Ya. Dan bila kita sebut tentang keluarga sunnah, keluarga sunnah, keluarga yang hidupkan sunnah Nabi, macam mana? Antaranya, kalau kita tengok yang pertama, jagalah solat di awal waktu. Solat pagi tu kojut suami, abang subuh, abang subuh, abang. Kalau macam tu cara kojut, sudah dua-dua tak subuh. Kau mengojut ke mengajak ni? Kojut suami, abang subuh, bang subuh, subuh sama-sama. Dan satu lagi, bila subuh pastikan anak-anak join sama. Ni kadang-kadang kesian bang, anak tak puas tidur lagi. Silap kalau macam tu. Kojut anak, ayah jadi imam. Allahu Akbar. Subuh, Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak kumuh, tak apa, ambil uduk tu jadi imam tu. Amin. Lepas tu senyap. Anak apa lah senyap abah. Yang bini ke belakang lolap pun tua. Bini pun wallah. Dah habis Fatihah. Itu sebab kojut suami tu pagi-pagi kumuh gosok gigi, mandi, sogakan badan. Bila nak jadi imam tu terus rapatkan soft. Steady ya bah. Calon imam surah Al-Mau'izah kan. Allahu Akbar. Anak kat belakang, wih ada gema wih. Steady. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isteri kat belakang, suamiku dalam hati. Dan barulah betul semangat semayang di awal waktu. Sebab kualiti solat pasti berbeza antara orang yang semayang lewat dengan semayang di awal waktu. Tentu berbeza. Dah habis bagi salam, isteri pun sama-sama pergi ke dapur, anak-anak siapkan. Anak-anak nak bagi mari-mari apa semua, jangan tidur, tak baik tidur lepas subuh. Nanti mama siapkan sarapan. Mama je hilpak. Mana doa mak? Tak main lah mak. Ibu mama. Seorang tu mami. Gali lah dan campung lo ni apa bodoh mami. Abah kan. Abah papi papa. Abah tak. Kan parah tu. Abah kampung ni mengabah je. Itu yang pertama, sunnah, ikut sunnah semayang di awal waktu. Yang kedua, wujudkan ta'lim di rumah. Mana wujudkan pengajian agama dalam rumah. Kadang-kadang sekarang kat rumah boleh tengok YouTube kan. Okey, tengok YouTube, tengok ceramah tu sama-sama, ceramah keluarga, tengok keluarga semua duduk sekali. Itu adalah satu cara. Lepas maghrib sekarang jangan ke mana-mana sebab ada majlis tazkirah sikit. Anak pun tanya, siapa penceramah abah? Tak lain tak bukan sahibul fadilah abah kau tu. Abah yang bagi. Abah hari-hari tu kan ceramah. Abah share lah. Kan? Share dengan keluarga. Biar isteri dapat, biar anak-anak pun dapat. Macam tu. Yang ada abah catat ni. Macam tu. Iya. Kongsi ilmu tu. Dengan orang lain. Yang berkumpul sambil bercerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala, kisah para nabi, kan, hadis, tafsir Quran dan sebagainya. Jadikan rumah kita taman-taman syurga, kan? Macam ni kan. Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Semua ilmu ni. Tak kira lah walau apa pun yang kita lakukan dalam majlis ilmu, pahala akan dicatat. Ya. Yang ketiganya, wujudkanlah waktu khusus buat keluarga. Maksudnya solat berjemaah, makan bersama, berbual ahli keluarga. Ini kadang-kadang yang pertama solat berjemaah tadi dah beritahu. Makan bersama ni cuba tengok orang dulu-dulu. Orang dulu-dulu sibuk macam mana pun malam mesti makan sama. Betul tak? Dulu. Makan sama-sama, berobot-robot duduk nak makan. Lepas itu semua berobot nak duduk sebelah abah dia. Konon macam dia paling rapat dengan abah dia. Betul tak? Duduk dekat atas tikar mengkuang. Makan. Adik tu makan botol rabur ni. Tak ada pun marah. Makan elok-elok berterabur tu, tapi macam tu je. Habis makan, kan? Mak tu ambil tikar tu, kibas kat luar, bagi itik dengan ayam makan. Dulu. Hari ni meja marble 20,000. Akan berterabur, tunggu mama suap. Tak dapat makan sama. Apa nilai penjadah beli meja mahal kalau tak boleh makan dengan ramai. Macam tu lah cerita lah. Benda ni arwah Mufti Syekh Murtada dulu beritahu macam mana pun makan, bila makan sama tu, pinggan dengan gelas suami tu mesti beza orang lain kalau boleh. Sebab tu tanda hormat. Macam ni lah. Lepas tu gelas pula macam ni lah. Siap tapak tau, baru botol adab lah. Nampak? Walaupun tak kono pasangan tu, tapi adab. Dia mesti berlapik. Betul tak? Orang tua dulu kepantangan tu bagi gelas tak bagi lapik. Jemput minum, kita contoh bagi kan. Suami ambil. Tahu tak? Gelas suami berbeza tau. Dia besar sikit banding orang. Kan? Nampaklah. Anak pun bila balik main bola, Mama haus lah, mama nak minum. Ambil gelas kat ayah, ambil dalam peti ais. Gelas ambil kat sinki. Pergi kat sinki tu terpegang gelas ayah. Oh, ni gelas ayah ni. Dia ambil gelas lain. Hormat. Tapi janganlah lain sangat. Besen kau bagi. Kau ingat dah nitik apa tu kan? Tak maksudnya gelas dengan pinggan itu lain. Saya sampai hari ni apa tu?
Biar orang tahu, oh ni pinggan abah, oh yang kusik, ni pinggan abah, ni gelas abah, betul? Kono macam tu. Hormat. Ya. Bak kata orang makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Adab jaga dalam rumah tangga. Tengoklah Nabi panggil isteri pun beradab. Semua adab. Ya Humairah, wahai pipi kemerah-merahan. Balik apa? Wahai pipi, tak apa pipi kau ni, tak tahu lah. Yang Aisyah pula panggil, ada apa ya Rasulullah? Wah, pangkat suami tu. Ada apa ya Rasulullah? Kita janganlah panggil pangkat kojo suami tu. Ada apa wahai operator pengeluaran? Wah, hajar kau. Kono lelaki kojo kilang kan? Tak adalah. Ada apa wahai pengurusi surau? Contoh lah kan. Nah, maksudnya ada apa wahai suamiku? Macam tu barulah betul mesra, manja. Mengada lah nak manja-manja depan anak ni. Apa pula depan anak kena tunjuk kemesraan tu? Ni bangih yang kau tunjuk ke anak-anak. So anak besok bawa dalam keluarga dia, saham siapa dapat? Mak ayah, sebab mak ayah yang ajar. Malah. Tadi semayang subuh nampak kecil je semayang subuh berjemaah tu. Tapi bila kita dah mati, dah dalam kubur lah, anak kita kahwin, dia cakap dengan isteri dia, yang besok pagi kita subuh berjemaah nak. Abang ni tiba-tiba je teringat arwah abah dengan arwah mak tu, tak pernah tinggal solat jemaah. Menyali pahala untuk abah tu dah kubur. Nampak tak? Ya. Tu sebab ni bawa anak-anak datang surau dia bagus. Elok dia tertib. Budak-budak berlari-lari, dia seorang itu budak. Ni kalau pasal-pasal pengusi ni semua berlari, wah pahala kan, ayolah. Ni budak-budak kan, tu biasalah. Bila abah tengah semayang, anak tu panjat-panjat dekat ayah tu, kan? Jadi mak ni pergi main jauh. Abah kau nak semayang pun tak senang. Sampai tua budak tu, waktu semayang main jauh. Bila budak tu panjat ayah tu, tarik budak tu sesedul, adik cuba tengok ayah. Ikut ayah. Pandai macam tu lah. Lain lah kalau mak dia tu yang panjat. Apa ke gila, abah tengah semayang mak panjat, itu patutlah halau orang luar. Kan? Tak faham bahasa mak ni kan. Tapi betul, itu di segi betul. Orang tu dulu. Pasal tak orang tu dulu kan macam tu. Gelas dia, pinggan dia memang special. Mana yang sumbing-sumbing tu yang bongsu lah dapat. Kan? Kalau lepas tu berobot, kau cik hati, semua nak kalau dapat lauk ayam tu semua nak peha, nak kepak. Adik-beradik ramai. Malung je dapat peha. Nanti depan pun. Yelah, cubit sikit loh. Tengok mak macam tu. Hari ni dah tak ada hal. Kau pergi Jaya, peha je jual. Dah tak rasa pula nikmat berobot kan? Kan? Betul. Tu sebabnya kalau kita kan, betul tak? Siapa yang ada mak dia tahulah. Yang masih ada mak kan, balik kampung, sampai ke pintu rumah ni, mak ni soalan pertama dia tanya anak, dah makan tu? Itu mak. Kenapa bini tak lewat je? Abang ni dah makan ke betul? Saya cakap tak boleh kau lambat balik. Lama dah apa dah ni? Garang kan, mentang-mentang duduk hill park kan, garang dan semacam tu. Tanyalah, abang dah makan ke belum? Soalan tu tanya dulu, sajuk tadi abang dah makan sikit tapi macam lapar lagi lah. Saya siapkan siapkan. Sambil tu tanyalah, abang balik hari ni? Tengah makan tu tanya. Itulah tadi abang pun tak tahu, abang tersalah jalan. Abang masuk jalan tu, rupa jalan tu tak buka lagi dia tu. Tu yang tapan tu tak abang pusing jauh tadi. Macam tu lagi kadang. Abang rasa macam dah buka kan? Tengok belum buka lagi. Macam tu lah ya? Tanya semua. Betul, mak tanya dah makan tu. Kalau anak tu jawab kan, tadi dah makan dah sikit. Dapur mak cok mana ke si goreng ke apa, telur dada naik moyang sadap sampai ke siku sadap Itu mak. Isteri kena ambil tu, kena ambil perangai mak dia tu, yang jaga anak kita. Sebab sekarang kita take over. Tanya, Mang, you want coffee?
Omi. Contoh lah. Baru betul. Ini suami balik. Bang nak minum apa? 20 tahun kau kahwin dengan dia, kau tak tahu ke dia suka minum apa? Mana? Kau ambil lah gacung tikus apa dekat dapur tu buat apa? Kita dah tahu bang, saya buat kopi untuk abang kan, nak sejuk ke nak panas? Macam tu soalan. Kena betul. Bu balik bang. Tu tak betul. Tak, bu nak pergi. Kau buta ke apa? Lama. Soalan nak kena betul. Solat punya makan bersama, berbual dengan ahli keluarga. Bila balik tanya anak sulung, "Long, macam mana long tadi sekolah?" "Itulah tadi kat sekolah kan, ni cikgu ada bagi latihan lah, banyak sangat hari ni." "Ya ke? Tapi dah siap loh." "Dah siap dah." "Bagus. Biasa bila?" "Lambat lagi 2 bulan ni." Tak lama gitu belajar Okay, next. Angah pula, Angah dulu. Beratur ni anak tak adalah ramai sangat, dalam 12 orang tu. Anak yang kedua, Angah pula cerita, tadi kan ada orang tu tumbuk Angah, tumbuk dia balik berdarah padan muka dia. "Jangan, tak baik. Besok jumpa dia balik minta maaf." Macam tu. Isteri duduk ya. Cuba laporkan perkembangan hari ni apa. Itulah bang, hari ni saya bahagikan pembentangan saya kepada 3. Pertama daripada aspek alhamdulillah, daripada aspek dasar, segala dasar-dasar yang diperkenalkan di rumah ini diterima sebelah suara tanpa sebarang bantahan. Daripada aspek ekonomi, daripada aspek sosial, saya kena bentang abang. Sosial alhamdulillah, perpaduan semakin erat dalam rumah ni. Cuma petang tadi sedikit pergeseran antara Alung dan Angah yang memburukkan keadaan. Alang masuk campur. Hasil pada itu 3 tingkap rumah kita pecah. Wah, pahal. Ya ke? Kena tukar tu betul. Kan? Dan begitu juga yang ketiganya daripada aspek ekonomi ni nak kena share sikit kat abang. Share apa? Nak beritahu tentang bekalan makanan ke rumah kita. Kenapa? Berdasarkan kepada audit yang dibuat, bekalan makanan dan peti ais tu kalau tak betul-betul, kalau kita tak buat apa-apa, boleh bertahan tak sampai pun 24 jam saja lagi. Kalau selepas itu dibiarkan, abang dah boleh mula mengira jumlah jenazah yang ada di rumah dia. Cuba tak makan. Wah, kau ni macam bunyi kau ni. Maknanya suami kena bagi peluang isteri share apa masalah kat rumah. Itu sebenarnya orang perempuan ni, dia masalah dia tidak diberikan ruang untuk didengar. Orang perempuan ni bila dapat cerita tu dia puas hati tau. Tanggungjawab orang perempuan sebenarnya 2 je. 2 je orang perempuan. Apa dia? Melayan suami, melahirkan anak. That's all. Melayan suami, melahirkan anak. Komeh rumah, basuh baju, lipet kain, goreng sidai, raja anak, semua orang lelaki je baju. Cantik tak? Cuma orang lelaki takkan mampu buat, tapi orang perempuan tolong buat. Betul tak perempuan? Jadi bila orang perempuan tolong buat, kita kena appreciate. Terima kasih lah ayang tolong masak apa semua, abang tak boleh buat macam yang buat. Alah, tak ada apa bang. Dia nak dongan tu lah. Orang perempuan ni bila kau biarkan tu, dia tak puas hati tu. "Hei, penat hari ni." Dia cakap. Kalau kau tak tanya, dia cerita, "Penat hari ni. Aduh. Baju berapa bakul dah. Aduh. Hai." Dia kata. Kita pun tak tahu nak respon. Alamak. Kau tak cukup bakul, kau bangang punya lelaki tu kan. Dalam hati lah dia nak cakap. Penat tau. Dia nak kita puji dia. Puji dia okey lah. Ya Allah, isteri abang memang hebat lah. Abang tak terbuat tu dia. Orang lelaki dia boleh lipat kain, tapi orang perempuan tak bagi sebab format lipatan tak sama. Lepas tu kain dalam bini kita dengan seluar dalam anak bercampur. Itu masalah itu orang lelaki tak boleh buat. Penat betul menyental bilik air ni. Aduh, kata orang perempuan. Dia akan cerita. Kadang-kadang yang paling susah tu dia suruh kita teka pula. Abang masuk bilik air tadi perasan tak? Kita dah berdoa dah. Apa pula salah aku ni dalam bilik air ni? Kau renovate ke bilik air? Bangang betul. Kau renovate ke bilik air? Tak adalah, abang tak nampak ke? Kan yang itu dinding dia tu dah berkaladak dah. Saya sental tadi. Oh ya Allah, terima kasih banyak. Terima kasih. Penat tau bang, penat. Orang lain anak 2 dah ada orang gaji dah. Kita anak 5, orang gaji seorang pun tak ada. Itulah hebatnya isteri abang. Abang doakan isteri abang dia masuk syurga. Macam tu. Orang perempuan ni dia nak tu.
Puji dia. Orang perempuan ni makanan dia puji. Cantiknya isteri abang. Dia gemar tanya, bang saya kurus ke gemuk? Tu susah soalan. Kalau nak jujur ke macam mana? Betul ke sedang gemuk? Tak adalah, gemuk pun abang saya. Mana betul lah gemuk? Salah. Jangan cakap gemuk. Itu dia. Dan begitu juga orang perempuan melayan suami, melahirkan anak. Layan suami. Kata Nabi, layanlah suami walau di belakang unta sekalipun. Faham? Bukanlah saja-saja cari belakang unta. Bila suami kata on tak on? On. Dia yang muda-muda ni tak ada hal, kan ada tua-tua sikit tu. Alah cucu nenek. Alah cucu nenek. Katuk dah ke 10 dah ni. Duhai. Tu kadang layan suami dulu tau perempuan. Lelaki masuk dalam bilik, berlari yang perempuan. Abang, ada apa-apa yang boleh saya bantu? First class service. Tu. Kalau suami kita tak apa-apa, sambung kerja kau. Pahala. Bang, ada apa-apa boleh saya bantu? Ada. Kau bagi sekarang. Sebab suami nak ukur panjang kita berapa. Dah lama tak ukur. Kau nak cakap macam tu. Ramai budak-budak takut dia tak faham. Macam tu. Ya, jadi macam itulah. Berbual, bertukar-tukar fikiran. Kemudian sebut nama anak dan pasangan. Itu yang keempat. Sebut nama anak dan pasangan di dalam doa. Doa ini senjata bagi orang mukmin. Jangan lupa doa tu sebut nama. Ya Allah, sesungguhnya Kau lah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku sayangkan isteriku. Ya Allah. Umar. Suka tak? Saya kalau doa, saya sayangkan isteriku. Ya Allah. Suka tak? Suka tak? Apa suka lah? Bini aku yang suka mahal. Dan yalah, kalau suami kita suka lah. Betul lah tu, kalau suami kita, ya Allah aku sayangkan isteriku. Ya Allah. Anak-anak semua pandang depan lah, sibuk lah. Aku sayangkan anak sulungku Alung. Ya Allah. Long, nama kau lah Long. Aku sayangkan anakku yang kedua Angah. Ya Allah. Nah, nama kau pun ada. Aku sayangkan anakku yang ketiga Alang. Ya Allah. Tahu tak apa, dah jawab lah. Ya Allah, sesungguhnya Alung ini anak harapan keluarga. Ya Allah. Alung, mbak. Alung, mbak. Kau berikanlah dia kecemerlangan dalam SPM tahun ni. Allah, berikanlah dia 12A. Ya Allah. Berubah ke lu? Angah tanya, pahala lu? Subjek ambil 9 ni. Macam mana dapat boleh? Abah pun tak tahu nak ambil subjek berapa. Payah tu kan. Yang kelima, perbanyakkanlah zikir dalam rumah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Surah Al-Ahzab ayat 21. Siapa nakkan rahmat Allah, siapa nakkan hari akhirat, ingatlah Allah banyak-banyak zikir. Itu sebabnya lepas semayang tadi zikir. Lepas tu bila buat kedua tahlil pun zikir. Benar. Jangan orang cakap orang tu. Ni tahlil semua Nabi tak buat, dia semua neraka ni. Jangan orang cakap orang tu. Dah baik kena tahlil buat dua pahala yang paling besar dalam kena tahlil ni. Pertama zikir, kedua makan. Ya, sebab zikir kita ingat Allah. Makan orang sedekah. Jangan kesian, makan betul-betul. Ya, ni juga betul. Ni dia masuk bulan Rajab ni. Orang puasa Rajab bergaduh-gaduh. Macam nak puasa je. Nabi puasa hampir setiap hari, tapi Nabi ada juga berbuka. Sebab hampir saja orang mengingatkan bahawa puasa Rajab itu wajib. Sebab Nabi hampir setiap hari Nabi berpuasa. So nak puasa je. Kan bulan Syakban nak puasa setakat sampai 15 hari bulan puasa. Melainkan yang dah biasa tak tinggal Isnin Khamis, baiklah Isnin Khamis tu baiklah. Malam ni 10 Syakban bergaduh lagi. Tak usahlah baca Yasin 3 kali. Bergaduh lagi. Semua neraka ni. La ilaha illallah. Nabi sebut malam ni 10 Syakban hidupkan dengan amalan-amalan. Jadi kalau nak baca Yasin, baca. Nak baca satu Quran, lagi bagus. Tapi kita mampu baca Yasinnya, bacalah. Tapi Ustaz, saya tak mampu baca 3 kali. Baca sekali boleh tak? Boleh, bacalah. Ustaz, tak mampu baca semua Yasin, Surah Al-Azim. Boleh. Tapi berhentilah jadi orang pemalih betul. Kan? Tak, kadang-kadang kita bergaduh untuk benda-benda macam tu. Nak buat-buat je. Ya.
kita beramal. Memanglah yang macam sini semua ni aku. Yang duduk kat kedai mamak tu semua, yang duduk tak semayang tu semua syurga tu. Janganlah agama menyusahkan orang, bagi orang confuse kan. Macam tu ya. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah, nakkan hari akhirat, ingatlah Allah banyak-banyak, beramal ibadah, zikir ya. Hindari sikap malas dalam rumah tangga kan. Nabi mana ada malas-malas. Pertama, kurangkan tidur. Ini tidur setidur-tidur nak bulan puasa, so tengoklah sampai subuh tidur sampai duha, tengah hari. Bang, tengah hari dah ni. Ambil semayang, tolong lap ke sejadah, tidur sampai asar. Abang, asar lah. Asar lah. Lepas tu naik atas katil, lepas semayang asar, naik atas katil, sambung balik. Bang, nak buka dah ni. Terus ada duduk tu belakang, buah tamat. Aduh, kenapa bang? Sekarang puasa tak rasa, tiba-tiba dah berbuka je. Dah membutuh kau memang lah. Salah tu kan. Kurangkan tidur. Saya masa belajar main kat universiti tu, ada seorang roommate saya, dia tidur 2 hari. 2 hari dia tidur, berapa banyak kelas saya tak pergi. Hari ni dah doktor dah dia. Sambung belajar dia, alhamdulillah berjaya dah. Saya mengingatkan masa zaman dia tidur main, dia ni apa nak jadi. Lepas tu dia sambung belajar tu, elok sikit panggil. Bayangkanlah tidur 2 hari. Orang bangun biasa tanya, weh pukul berapa dah? Dia tak, dia bangun, weh hari apa dah? Lain soalan dah. Hari apa tanya? Lain. Kurangkan tidur, kurangkan makan. Jangan makan boleh, jangan banyak warna kan? Jangan banyak warna makan. Kurangkan media sosial pada hari ni. Jadi leko, kadang-kadang leko, dah masuk maghrib dah leko lagi kan. Kurangkan hiburan ya. Dalam keluarga kita kurangkan menghibur ni kan. Kemudian rumah sunnah ya. Jadikan rumah kita ni rumah sunnah. Apa kata dia? Baca Quran, kita berzikir kan, kita solat sunat. Jadi rumah tu jadilah rumah sunnah. Kemudian jangan merungut dalam rumah kan. Salah satu daripada akhlak Rasulullah yang kita tengok, Rasulullah tidak pernah merungut kalau masakan isteri baginda tidak sedap. Baginda tak pernah merungut kalau kekurangan layanan daripada isteri baginda. Dia faham isteri dia sibuk uruskan rumah. Tak pernah mengajuk atau cemburu pada isteri baginda. Kesusahan dalam rumah tangga baginda, jangan mungut, jangan mungut ya. Kita makna kata syukurlah dengan apa yang kita ada ya. Komplain je, tak apa benda lah, rumah kita ni kocik lah, panas lah, saya tak kira, kita kena tukar kipas rumah kita ni sama macam kipas surau. Ni nak besar tak? Gila betul. Kipas ni ramai orang berokey. Kalau tak ramai jangan pasang, terangkitkan imam. Ini mahal ni. Tu sebab bila lalu nampak tabung lah, sumbangkan duit. Ya, sumbangkan. Maintenance ini je dah 30,000 lebih. Kan? Kau salah je tak? Tak ada siapa nak tahu. Ini surau Qiblatain. Orang kena hormat. Orang lurus dia nyerong. Aku cakap pula semua sendal ni masuk dalam tu kan. Agak yang masuk mula-mula tu kiblat lain ke. Betul kuku balik ke macam mana? Ya, panjang cerita dia. Betul lah. Tak apalah kan. Masa dulu masjid Paroi tu macam tu lah. Masjid adabnya tapi dia sangat senyap. Dia kata masjid Qiblatain dia kata. Kiblat asal senyap, apa itu agak senyap. Qiblatain dia tu kan. Tak apalah tapi kapet tobat, sujud tobat muka kan. Jadi macam itulah, jangan mungut, tak apalah kan. Bersihkan hati kita dalam rumah tangga, bersihkan hati, jangan bersangka-sangka dengan orang. Ni suami aku lambat balik ni mesti macam ni, mesti macam ni. Jangan. Bersihkan hati. Suami aku lambat balik dia pukul 11 malam ni, mesti dia pergi tahajud ni dekat masjid surau. Pek tak macam tu? Pek dah. Mana? Ambil balik. Telefon tak kek. Orang lelaki pula ada yang mengajar. Boreh kita boleh. Banggu pula tu. Dia sok topah baju tu. Beras kita beli. Apa bondo dah. Baju tu gambar guni tu. Beras kita beli. Walaupun beras kita beli, umumkan apa?
Ha? Kita masak atau okey tu. Ada orang memang betul start beras dia beli tapi duit saya bagi lagi tahu. Lagi tahu okey tu kalau dia masak. Okey tu. Kan? Bersihkan hati. Buat kerja rumah orang lelaki kan, sambil-sambil tu cuba cuci pinggan, komeh rumah juga. Ni dia. So, tak merendahkan martabat seorang lelaki bila tolong orang perempuan kerja rumah. Kadang-kadang suami tak faham tu. Contoh dalam satu keadaan, isteri nak sidai kain kat luar, nak angkat bakul tu berat. Kalau lelaki tak tolong, bila isteri minta, berdosa lelaki tu. Abang tolonglah bang, tengah panas ni bang, abang tolonglah bang. Suami pun angkat, saya pun nak sembahyang Zuhur. Abang, apa dia? Ni abang lah, sekejap ya bang nak tolong angkat dah tengah panas ni. Angkatlah sendiri. Allah. Orang lelaki kena buat. Ilah. Tolong angkat. Zam, bam, letak. Okey lah, abang sembahyang dulu okey. Tapi umumnya janganlah dah halang-halang angkat tu bang. Sidai lah sekali. Wah, lopi hebat Contoh lah kan. Tapi kalau orang lelaki tak apa, kejap dia abang sidai, abang sembahyang dulu. Tak ada hal. Masalah masyarakat kita, dia tak boleh nampak imam sidai kain. Weh, dah dibangang kat bini dah. Janganlah macam tu. Nabi pun, Nabi tolong isteri Nabi untuk kerja-kerja kat rumah. Kenapa kita berfikiran macam tu? Aku nampak dah. Sudahnya imam sidai kain pakai helmet full face. Takut orang nampak dia sidai kain. Aduh, hai. Tak ada hal tu dah. Kan? Seorang nampak isteri kat dapur tengah cuci pinggan. Kan? Ya, dah. Pergi masuk dalam, siap. Biar abang sambung. Ya. Samsul depan macam tu lah. Ya, cakap. Sebab daripada kocik dah besok. Abah kepan tangan dia kalau pinggan dekat dalam sinki tu tak berbasuh. Berapa ramai orang gaji di rumah ni? Ya, macam tu. Jatuh ke maruah kita basuh pinggan. Tak ada hal. Basuh pinggan. Jadi anak pun nampak, oh abah basuh pinggan. Jadi dia orang pun basuh. Isteri sono tak dapat. Tak pergi sambung. Biar abang sambung. Abang kesian. Walaupun sekali je dalam 365 hari tu. Tapi dia punya gembira tu kan. Betul tak kamu buat? Ya, ni ha. Abang dah beli dah tiket. Abang dah beli dah, dah bayar, dah booking dah. Apa nama? Spa Muslimah tu. Spa Muslimah pergi. Nanti Sabtu ni pergi. Cuci rambut, pedicure, manicure, urut. Ya Allah abang, habis anak-anak. Anak-anak abang jaga. Abang, susah-susahkan abang aja. Apalah susah? Kau bayarlah sendiri dan bookingnya udah. Wah hajar betul. Ingatkan dia tolong. Tak adalah abang dah bayar dah. Pergi je. Kasih bang. Sono tak? Sono. Macam tu je. Dia kena bagi me time kat orang perempuan ni. Yang ni ambil ni duit ni 500. Ajaklah Aina kau apa kawan yang tu pergi ajak keluar. Anak-anak tu pandai lah abang settle kat rumah. Jam tu je. Bagi sehari juga lah. Lepas tu pandai lah kita. Kita sebenarnya masuk kita tak ada kat rumah. Kita sibuk. Bagi dia sekali-sekala. Happy lah dia. Silap-silap dia tanya. Abang tak ada ceramah hari ni? Oh, takkan tak ada ceramah? Ya tuan-tuan. Orang rumah pun komplain mau ceramah ayo. Tak ada kerja lain. Rehatlah. Saya cakap abang ceramah ni mungkin 3-4 tahun ni. Besok baru duduk rumah dengan muak nak muka abang dah lah dia tu. Kemudian sentiasa sabar. Sabar macam-macam. Rumah tangga kena sabar. Suami kena sabar dengan isteri, isteri kena sabar dengan suami, suami isteri kena sabar dengan anak-anak, macam tu. Ya, sabar. Sabar banyak-banyak. Perbetulkan diri kita. Kadang-kadang kekurangan kita yang datang kerana pertama kita gagal bersyukur, kita gagal mendidik dan kita gagal menjadi contoh yang baik. Kemudian tak salah kita mengharapkan pujian daripada makhluk kan. Kadang kenapa lah tak puji aku ni lawa ke apa dah lah. Biarlah kita baik di sisi Allah. Kemudian kekalkanlah mawaddah dalam rumah tangga, percintaan, kemesraan, pegang tangan berjalan, duduk kat depan TV tu sap contoh pegang bini ciao. Abang, wah kan. Isteri tengah lipat kain, duduk belakang tu picit. Ya abang pun penat kan. Wah, kemesraan. Tunjukkan cinta dan penghargaan kepada keluarga. Jangan berlaku kasar. Nabi pun berlemah lembut pada isteri dia. Bayangkan
Salah satu isteri Nabi pada hari tu, Nabi tanya dah sampai ke giliran Aisyah, kata isterinya Ummu Salamah masa tu cemburu, dihompeh pinggan tu, terbarai pinggan tu. Datang nak, apa hal, apakah gerangannya wahai ibuku? Nabi senyum sambil kutip bilah pinggan yang berterabur, ketahuilah sesungguhnya ibu kamu cemburu. Nampak? Tapi tak gitu macam tu. Pam, cek. Kau lain kali kau nak ontak ni muka nak ontak. Tu gitu kan. Nabi lembut, Nabi sabar. Iya. Nabi punya romantik ya. Nabi kalau minum tu dia tengok, tadi kau minum kat mana? Tadi kau minum kat sini kan? Aku pun minum kat sini. Dia ikut bekas bibir isteri dia. Contoh. Nampak? Tapi kita balik kan boleh lah buat kan. Tadi kau minum kat mana? Tadi kau minum kat sini kan? Aku pun minum kat sini. Umat bau mulut kau tu tak jadi. Tak jadi dia bau mulut dia kan. Contoh. Aku dulu gosok gigi dulu. Apa lagi? Nabi dengan isteri Nabi ni, kalau isteri dia nak naik kenderaan, Nabi tadah dengan lutut Nabi jadi tagur. Dia nak naik kenderaan. Nampak? Naik unta, naik kuda, tadah. Tapi kita kalau nak tadah, kaji dulu kapasiti berat badan bini kita. Jangan main tahan ni, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa yang kau makan ni timahut, patah pula. Satu hal kan tu. Sekarang ni bini kita tak naik kuda. Dia naik motor mungkin lah. Naik motor pun startkan enjin motor dia. Abang panaskan enjin, tinggal nak bawa aja. Kalau naik kereta, bukakan pintu dia. Sekarang, abang ni kan main lagi. Itulah. Nabi dan isteri Nabi, apa lagi? Nabi dan isteri Nabi mandi bersama dalam bekas yang sama. Langsung senyap. Ya, balik kan buat. Secamah kat simpang Renggam, menyaut perempuan, tak muat besen. Siapa suka pakai besen? La ilaha illallah. Kalau tak ada bokeh, mandi je lah kat shower tu, mandi sesama. Nabi dan isteri Nabi mandi dalam bekas tu besar lah. Bila isteri Nabi siram kat Nabi, Nabi siram kat isteri Nabi. Dia bergurau. Bila isteri Nabi siram kat Nabi, Nabi kata, cukup wahai isteriku, habis air ni nanti. Balik kan buat. Dah tua, tak terdaya tengok La ilaha illallah. Siapa suruh tengok? Mandi malam, tutup lampu, agak-agak Mana pula laki dah tadi? Tadi ada dah. Buka lampu dah terbaring tu banyak. Tak peranjat kan. Sentiasa buat kebaikan. Nampak buat kebaikan, tolong menolong antara satu dengan lain. Nampak jiran susah, tolong. Kita ni hidup kita ni nak keluarga bahagia ni bukan dalam rumah tangga kita je, dengan jiran. Tu sebab kita ajak datang ke surau, campur masyarakat. Bila sebut pasal kejiranan, ni tajuk lain lah, nanti lain kali. Jiran saya tak sampai nak cerita banyak dah. Maknanya confirm kena panggil lagi. Macam tu lah. Pasal kejiranan ni, Nabi cakap, jiran kita 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang, 40 atas, 40 bawah. Sahabat kiri kanan, depan belakang faham. Tang atas bawah tu dia tak faham. Atas bawah tu calon Rasulullah. Nabi senyum, kamu ikut saja, Nabi kata. Rupanya zaman kita baru jumpa. Ma flat, ma apartment. Mana nak tunjuk betapa benarnya agama Islam ni. Dan bila kata 40 kiri 40 kanan, bukan cakap apa, kita wajib baik. Tapi susah, kadang-kadang lepas 3 tahun baru tahu, macam mana kita keluar, jiran kita tak balik. Kadang jiran kita dah balik, kita tak balik lagi. Masalah lain-lain. Lepas 3 tahun baru tahu jiran dan Samsul debat. Jiran saya rumah lama dulu, saya tanya ni. Masa dia tengah siram pokok bunga berat kan dia, betul dia cakap, bang, ada tak orang cakap muka abang kan sebiji macam pecamah dalam TV tu. Dia tanya saya soalan tu. Saya cakap, siapa pula muka macam aku ni? Saya pun tanya, siapa halah yang tinggi-tinggi cakap Negeri Sembilan tu lah. Samsul debat ke? Dia kata. Saya pun cakap lah, dia tak tahu. Saya pun cakap lah, bang, saya lah Samsul debat. Kau nak bergurau agak-agak lah. Dia kata. Tak percaya dah. Sebab kan kadang bila tengok depan-depan macam ni kan lain kan. Dia bila dalam TV tu lain. Iya, asyik betul. Sudah lepas 3 hari kan, dia tak percaya, saya biarlah. Lepas 3 hari saya balik rumah, balik dari ceramah malam. Lepas lagi dia pegang tangan saya, salam budak bang, minta maaf abang, saya tak perasan. Bini marah, abang buta kau tu lah Samsul depan kata. Bini ingat, laki tahu. Itulah kadang kan. Kadang ada kat orang confuse tu. Saya tengah isi minyak tu, dia tahu pelakon kan? Sudah.
Saya kata salah orang ni, you tu pelakon. Rasul dan pelakon itu tak sampai 2 baris dialog dan. Kamu pelakon, iyo pakai emas pun kita kenal lah budak perempuan dia kan. Saya pun buka, okey saya siapa? Fatah Amin kan atau bukan? Melampau tu. Adalah saja ya, confuse pula Fazura kan, tak ada saja ya. Itu tak ada, cerita tu tambah-tambah kan, tak ada kan. Tak ada, betul. Itu satu memang betul, tak boleh nak baik, susah, hampir mustahil. Baik belah kiri kanan depan belakang, hampir mustahil. Habis macam mana cara nak bagi baik? Macam mana kita nak selamatkan hubungan urah ni? Senang ya, datang surau, settle. Ha, tu macam surau sini saya tak komplain lah, sebab saya memang difahamkan jemaah subuh pun macam ni lah ramai cara kolak tu tak ada tu dah. Dan saja test tu, mudah-mudahan amin. Tak ramai kan? Tak ramai. Bagus. Kawih kan, melempah sampai keluar. Bagus tu. Ya. Mana kata datang, kita boleh dirapatkan ukhuwah kita. Ini kalau datang kawan tu, tak pernah datang, tiba-tiba datang, maknanya apa? Nak kenduri. Tak pernah datang, tiba-tiba datang, nak kenduri tu. Kalau datang tertiba ni mesti nak kenduri, langsung tak datang ke tu. Yang paling sedih tu, sebabkan kita sindir dia macam tu, dia import pula surau lain datang rumah dia kenduri. Kan tahu mbak tu. Jangan, rumah ni rumah Allah, jangan kita sindir orang. Cakap dengan dia, sonok tengok kau datang. Kau ada apa ni? Itulah dengan nak ajak kenduri. Boleh. Tapi besok dah habis kenduri, janganlah tak datang surau. Sonok kita nampak kau datang surau. Macam tu. Ya. Biar kita ramai-ramai kan. Ramai-ramai. Sebab ini surau yang paling power sekali. Sebab siap sate keluar. 3 kali dah aku sebut sate tu. Kau faham tak maksudnya tu? Faham tak? Faham kan? Sebab tadi baru try nasi goreng ya. Saja je beritahu kan. Tapi ini semua kuasa Allah. Kita hanya mampu mengancam dan mampu berdoa. Tapi kebanyakan keadaan memang makbul. Kebanyakan keadaan. Kalau boleh sate ayam lah. Allahu Akbar. Bergurau tentang gurau Kemudian jangan jadi suami yang dayus. Seterusnya jangan jadi suami yang dayus. Tadi jaga hubungan rumah tangga tu. Kemudian lah yang pasal jiran tu nanti next time ya. Next time kita buat cerita pasal jiran pula. Lain kali kita buat duo Syamsul. Bulan. Lepas ni kita buat duo Syamsul. Syamsul Rebat, Syamsul Rau-Rau. Itu buat sini ya, insya-Allah. Dan suami yang dayus ni bukannya suami yang tolong silai baju. Suami yang dayus bukan suami yang tolong jaga anak, tapi suami yang dayus adalah suami yang tak mampu membentengi isterinya dari azab api neraka, tak mampu memelihara aurat isterinya, tak mampu membimbing isterinya ke jalan Allah. Itulah suami yang dayus. Ya, ada satu kes ni, isteri dia nak minta kerja, baru pindah ke Lumpur. Ni lah lama ni cerita ni. Sebab nak minta kerja, syarikat korporat ni banyak ni, dia suruh bini dia buka tudung supaya senang dapat kerja, dia kata. Dia pun minta. Masalahnya sampai hari ni bini yang tak nak pakai tudung dah. Jadi tu suami kena faham lah. Itulah maksud suami yang dayus. Kena usahakan didik suami, didik isteri tu ya? Kemudian banyakkan sujud, kembalilah kepada Allah ya? Amalkan. Ada satu pasangan suami isteri, dia mengamalkan setiap malam dia tahajud suami isteri. Di seremban dua, seremban ni ada seremban 3 sekarang. Seremban 2, seremban 3. Seremban 2 ni ada satu pasangan suami isteri, dia tak tinggal tahajud hampir setiap malam. Dan dia pernah pesan pada isteri dia, kau kalau nampak apa-apa, kau jangan pedulikan, biarkan, itu pun makhluk Allah juga. Kau semayang aja macam biasa. Pada satu malam tengah semayang ni, bangun dalam pukul 4:30 pagi tu dia semayang, masuk pencuri. Demi Allah ni cerita betul ni. Dia masuk, dia curi, ambil lah apa, duit, ambil rantai, golak. Allah lindungi rumah dia. Rumah dia bukan dia pasang grill, pasang apa, tak ada. Allah lindung rumah dia. Dia keluar, dia nak keluar, dia tak jumpa pintu keluar. Bayangkan Allah lindungi kita, keluarga kita, harta kita ni. Jadi dia tak lebih apa, dia letak balik rantai tu, dia pun ikut semayang sama. Semayang belakang suami. Yang bini dia,
laki aku dah puasa nak buat tak berhenti. Akhirnya bila dah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tak peranyak, ya Allah siapa pula ni. Bila tanya menangis budak tu minta maaf dengan pakcik. Dia kata mak saya sakit, saya nak curi duit ni sebab saya nak beli ubat untuk mak saya. Dia bagi duit, kalau kau ada duit sok kau bayar balik, kalau tak pakcik halalkan. Kau janji dengan pakcik kau jangan buat lagi. Dia bagi RM100 ke budak tu. Allah lindungi. Tu sebabnya sembahyang tahajud ni family kita kena buat. Kalau tak dapat sehari sekali, buat seminggu sekali. Tak dapat seminggu sekali, sebulan sekali. Dapat sebulan sekali, setahun sekali. Setahun sekali tak dapat, 10 tahun sekali. Pun tak boleh seumur hidup sekali. Kau itu pun tak boleh, cari tali gantung diri mampus lagi baik. Macam tu payah pun nak. Orang kita ni tu masalah, nak ringan lagi. Bangun. Alam, buat tahajud ya. Besok kita masuk dalam kubur, tu insurans tu. Dalam kubur, bila malaikat nak pukul kita, nak bodok kita, pukul kepala dia. Jangan. Kenapa pula? Dia ni rajin berzikir, rajin mengaji. Insurans kepala dia. Kalau contoh kita bantai perut dia, jangan. Kenapa pula? Dia ni rajin puasa sunat. Siapa rajin puasa sunat ada protection kat perut. Kalau contoh kita bantai kaki dia, jangan. Dia ni rajin qiyamul lail. Rajin bangun malam. Bangun malam, koncing tidur balik, itu tak kira tu. Dia mesti bangun beribadah tu. Kau dah faham tu. Ya. Kemudian keluarga kita ni nak berkat, nak bahagia, banyakkan bersedekah. Sedekah berbanyak. Berapa tahun dah kau duduk dekat surau ni dekat kawasan surau ni? Surau ni berapa tahun dah? Daripada kabin belakang tu ke sini apa? 3 tahun. 3 tahun. Patutnya sumbangan tanya. 3 tahun ni sampai tak 300 sumbangan kita kat surau? Tanya boleh. Kalau lagi bagus 3,000 steady. 3 tahun 3,000 steady lah. Macam tu buat je. Tengoklah, jangan risaulah. Melimpah ruah rezeki kita. Percaya cakap saya. Lagi satu bala banyak benar sekarang ni. Dengan COVID dengan masalah tiba-tiba banjir, tak pernah siapa-siapa ingatkan Kelantan, Terengganu dengan juga Pahang. Rupa kat Selangor menoteh dulu. Rampung, habis, hilang. Kan? Ada dengan orang-orang hilang. Macam mana? Jadi itu sebab salah satunya Nabi sebut, bala dan musibah tak pernah mendahului sedekah. Banyakkan sedekah. Ya. Tanya, ambil nombor akaun surau ni, iaitu dalam my account Maybank 0501 Maybank apa? Bank Islam ke? Bank Islam 0501201000 sambunglah. Betul? Ni ya. Pagi-pagi tulis sumbangan ikhlas. Faham? Doakan saya kaya. Jumlah RM1. Dah RM1 dia boleh bagilah. Yang penting berterusan. Ya. Kemudian suami perlu ada sifat cemburu untuk jaga kehormatan isteri dia. Dan begitu juga banyakkan berdoa kepada Allah. Berdoalah supaya rumah tangga kita dilindungi. Berdoalah supaya ahli keluarga kita tetap di dalam salat. Berdoalah supaya rumah tangga ini dijauhi daripada malapetaka dan juga bencana. Mudah-mudahan ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, saya faham. Ya, muka-muka suruh berhenti tu saya faham. Kalau bergalih-galih tempat duduk tu faham lah tu kan. Jadi insya-Allah. Jadi apapun yang penting jaga keluarga kita. Yang pertama jaga solat. Jaga solat. Solat ni paling mustahab dalam keluarga kita. Yang saya sebut awal-awal tadi, jaga solat awal waktu kan ni, jaga solat. Kebanyakan pasangan yang bercerai, hari ni satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Kalau kita tengok kes-kes sosial sekarang ni, memang polik-polik tak boleh terima. Ada satu orang ni, dia melahirkan 7 anak luar nikah ke rumah dia. Dan dia kata, tak apa, yang baru ni dia nak tanggungjawab. Dia kata, dia nak tanggungjawab. Ada 7 orang anak tak sah taraf dalam rumah dia. Bayangkan. Tu belum cerita ada satu hospital ni, pegawai akhlak tu lapor kat saya. Dia kata, ada satu orang ni, emak dengan anak melahirkan anak pada hari yang sama, hasil perbuatan lelaki yang sama. Macam mana nak jadi budak? Kau ni adik-beradik aku, kau pak saudara aku. Betul? Banyak sangat kes-kes yang pelik-pelik itu sebab tolong jaga. Nak selamat paling senang bawa ke surau.
Biasakan, lazimkan anak kita ni ke surau. Elok tu, yang bawa anak-anak ni bagus. Ya, dia pun pandai disiplin, dia pun pandai pakai SOP, pakai emas, dia pun pandai. Saya comel tengok budak dia bentang sejadah, sum dia nak bentang sejadah kan. Ya. Berlazimkan dia datang ke surau, ke rumah Allah. Okey, jadi itu saja daripada saya. Ucap terima kasih banyak. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun ceramah sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Ya, budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tonang-tonang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkonang mula menyambut jasa baik pihak penganjung, menjemput rasa nak junjung. Itu saja daripada saya. Cuma sedikit maklumat kan, kalau tuan-tuan dan perempuan ada masuk sekarang lepas mengisyak kan, keluar ada satu meja ajaib kat luar tu. Kat meja tu ada barang, bukan untuk diambil tapi untuk dibeli. Untuk dibeli kan, kau main sawuk buat balik kan, beli dulu ya. Iaitu yang pertamanya, minta maaf, sambal habis, minyak wangi habis, yang ada tu kuih semprit air tangan mak saya. Yang kan mak saya tokan satu-satu tu kuih semprit kampung yang heboh dah orang nak tu. Kita tak boleh post, jadi saya bawa. Kalau post kan hancur. Jadi itu ada harga offer malam ni. Tanyalah Kang yang jago tu Kang. Satu lagi susu kambing Al-Amr. Susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Okey, yang faham. Tak madu loba. Susu kambing campur kurma, campur madu. Yang bagusnya susu kambing ni, yang pertama dia tak ada bau. Sebab dia tak pakai kambing Hill Park. Dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Ya, dia tak ada bau, dia baik untuk orang yang gastrik, GERD, pedih hulu hati, memang cepat baik, terutama yang gastrik teruk tu. Amalkan, minum pagi sekali cukup, insya-Allah sampai petang kan perut tahan. Yang nak diet pun boleh. Tapi kalau yang nak diet tu, kalau minum pagi, kemudian mata darah sama banyak, tak dapat kurus lah, macam tu cakap. Kemudian dia baik untuk orang yang sakit lutut, sakit tumit, pijak sakit, tangan kebas-kebas. Memang cepat baik. Imam masjid Palung 12 6 bulan semayang kat kursi, alhamdulillah boleh semayang macam biasa. Satu kotak je dia perlukan. Tapi siapa yang mula-mula minum, dia rasa macam nak muntah, dia rasa macam nak demam, itu biasa. Teruskan minum, insya-Allah okey. Dia baik juga untuk orang perempuan yang hormon merayau tu, kejap awal, kejap lambat, kejap pertama dan perginya. Boleh minum tu. Tapi mana yang dah tak ada tu tak usah lah cari, dah tak ada. Tapi kalau minum datang dia balik, rezeki dia baik untuk orang perempuan yang mengandung. Sebab orang perempuan mengandung ni kebanyakan lahir 90% dia anak dia jaundice, demam kuning. Minum daripada awal. Hari ni kita offer beli satu 45, beli dua 90. Baik tak payah kan, tak adalah beli satu 45, beli dua 80. Siapa tak bawa duit tak apa, ambil dulu, transfer kemudian. Ditakdirkan oleh Allah sampai ke rumah hilang ingatan. Saya redha lah nak buat macam mana. Itu saja daripada saya. Yang baik datang dari Allah SWT. Kurang itu ucap kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.